أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا أين أن يشربوا بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. Maksudnya dalam pada itu sesungguhnya kami telah menyediakan bagi sesiapa yang berlaku kufur atau menjadi jahat akan beberapa rantai dan belenggu serta neraka yang menjulang-julang. Dan sesungguhnya orang-orang yang berbakti dengan taat dan amal kebajikan akan meminum dari piala sejenis minuman yang bercampur dengan kafur, yaitu suatu mata air dalam syurga yang diminum daripadanya oleh hamba-hamba Allah yang taat. Mereka boleh mengalirkannya di tempat-tempat tinggal mereka dengan aliran yang semudah-mudahnya dan menurut kemahuannya. Mereka yang dikurniakan kesenangan itu kerana mereka menyempurnakan nazarnya, apatah lagi yang diwajibkan Tuhan kepadanya. Serta mereka takutkan hari akhirat yang azab seksanya merebak di sana sini. Mereka juga memberi makan benda-benda makanan yang dihajatinya dan disukainya kepada orang-orang miskin dan anak yatim serta orang tawanan, sambil berkata dengan lidah atau dengan hati, sesungguhnya kami memberi makan kepada kamu semata-mata kerana Allah. Kami tidak berkehendakkan sebarang balasan dari kamu atau ucapan terima kasih. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyatakan tentang kekuasaannya menjadikan manusia daripada tidak ada langsung dan tak disebut pun. Malaikat tak kenal siapa dia manusia ni, tak sebut manusia pun. Tak ada bahan langsung. Mana dia benih manusia, tak ada. Tuhan yang Maha Berkuasa boleh menjadikan manusia daripada tidak ada langsung. Maka apatah lagi nak menghidupkan semula pada hari kiamat kelak. Tak ada beza daripada tak ada langsung, nak jadi pula di sisi Allah Ta'ala sama saja. Cuma mengikut fikiran kita saja. Kalau tak ada langsung Tuhan boleh buat, maka ada dah nak jadi pula lagi mudah lah. Kepada Allah sama saja. Dan Tuhan jadikan manusia itu dengan sifat-sifat kejadian mereka. Dia beri tubuh badan, dia beri roh, dia beri akal, dan mereka diberi pilihan di atas dunia. Kerana di atas dunia tempat manusia duduk ni, ada baik, ada jahat, ada manfaat dan ada mudarat. Yang baik diperintah oleh Allah, diterima oleh Allah. Yang jahat dilarang oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala larang beritahu. Di atas dunia ni ada macam-macam. Yang baik, yang buruk, semua ada faedah Tuhan buat, bukan tak ada faedah. Tapi bukan untuk tujuan manusia, untuk tujuan lain. Babi untuk jadi baja, bukan untuk makan ke darah.
Dadah untuk buat obat, untuk racun, bukan untuk minum, untuk isap. Ini dia, macam-macam. Cuma manusia menyalahgunakan tujuan. Yang buruk dijadikan untuk manfaat. Ini tak boleh. Yang manfaat diburukkan. Ini tak boleh. Tuhan sudah buat sempadan. Maka manusia diberi kelebihan. Kalau buat amal kebajikan boleh pahala. Buat amal kejahatan jaga boleh sakit. Boleh buat kejahatan di atas muka bumi ni, buat bunuh di bumi ni, buat rosak. Maka Tuhan akan balas. Ada manusia yang pilih baik, manusia yang pilih jahat. Manusia yang syukur, manusia yang kufur. Tuhan memberi amaran. Inna a'tanna lil kafirina salasila wa aghlalan wa sa'ira. Dan sesungguhnya kami telah sediakan kepada orang-orang yang kafir itu rantai dan belenggu dan api neraka yang dinyalakan. Tuhan kata, kami sediakan salasila. Ini ulama-ulama dalam bahasa Arab. Kerana bahasa Arab ini bahasa yang sangat fasih. Dengan sebab itu ada beberapa bacaan, qiraat. Ada iaitulah Nafi', Al-Kisai, Abu Bakar, Asim, Hisham daripada Abi Amir. Mereka baca salasilla. Dibaca dengan tanwin, salasilla. Dan ada yang baca dengan salasila dengan pendek. Ada baca dengan salasila. Makna dia rata. Dua-dua semua tiga tu makna rata belaka. Boleh nyakit belaka. Baca ke mana-mana pun. Di mana Tuhan kata kami sediakan di dalam neraka itu rantai-rantai. Yang panjangnya 70 hasta rantai itu. 7 hasta. Dia sediakan untuk orang kafir. Wa aghlalan dan belenggu. Belenggu untuk ikat tangan, ikat ke leher pula. Wasa'ira dan api neraka yang membakar. Semua ni dia sediakan untuk mereka yang melawan. Mereka tu siapa? Dia manusia lah, bukan binatang, bukan malaikat. Manusia dan jin yang duduk di atas muka dunia ni. Kalau kufur makna apa? Kufur makna dia lawan. Lawan apa? Lawan Allah Ta'ala. Perintah dia dalam Quran lah. Kalau lawan Quran, tak percaya ke Quran, lawan, kata pula, buat hina pula, jaga. Kalau tak bertaubat, Tuhan kata, dia sediakan rantai dan belenggu dan api. 3 perkara. Ingat, ini amaran Allah Ta'ala. Amaran yang keras. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Sesungguhnya orang-orang yang baik, yang benar. Setengah ulama mengatakan al-abrar ialah yang benar. Yang benar hati dia, lidah dia dan amalan dia. Yang baiklah. Setengah ulama menafsirkan dengan yang baik supaya je. Yang benar hati, lidah dan amalan dia ialah yang mengerjakan amal yang baik. Dengan hati yang ikhlas mengerjakan kebaikan dalam hubungan dia dengan Allah, hubungan dia dengan sesama manusia, anak beranak dia dan manusia yang lain. Dia tak buat jahat. Tuhan kata yashtrabuna, mereka itu akan minum di dalam syurga. Minum dalam syurga. Min ka'sin, daripada piala-piala. Piala ni ialah bekas untuk minum, gelas yang khusus untuk minum. Orang kita kata gelas cekik tu, itu ka'sin. Piala. Gelas untuk minum air sejuk. Untuk minum air panas lagu lain. Gelas untuk minum air sejuk. Kita faham begitu je. Bahan dalam geluk, pakai ngepurung tu sama dulu. Tu tak kira lah. Tak ada purung-purung dalam syurga ni. Yang adanya ialah ka'sun, ialah piala. Yang diisi minuman-minuman dalam syurga. Kana mizajuha kafura. Adalah campurannya kafura.
Nama je kapur, bukan kapur macam kita tengok atas ni kapur cak tu. Kalau bahan capur dengan kapur cak tu habis, kudih mulut habis. Ni dak kafura. Dengan makna bahan yang mengeluarkan bauan yang harum. Bauan yang sedap. Yang menyedapkan. Dan harum baunya. Itu minuman dalam surga. Dia letakkan di dalam bekas-bekas yang cantik. Bekas-bekas yang indah. Ainan. Keluar daripada mata air. Keluar bertempat keluar. Yashrabu biha ibadullah. Yang minum dengannya oleh hamba-hamba Allah. Iaitulah hamba-hamba yang mengabdikan diri kepada Allah. Yang menunaikan perintah Allah dengan taat. Tak ada pilihan bila Tuhan perintah. Ini buat, ini larang, tinggal. Yang baik. Yufajjirunaha tafjira. Di mana air itu memancar. Keluar ikut nok. Ikut nok. Nok banyak mana? Tempat mana? Penjuru mana? Ada saja air itu. Minuman yang lazat. Yang diberi dengan mudah di dalam syurga. Yang terpancar dengan mudah. Tak ada sekat-sekat dah. Tak ada sekat langsung. Keluar dengan mudah. Air yang lazat itu. Siapa? Hamba-hamba Allah itu. Hamba Allah itu siapa? Hamba Allah yang taat kepada Allah. Yufuna bin nuduri. Yufuna bin nadri. Yufuna bin nadri. Mereka yang menunaikan nazar. Asal makna nazar ni bernazar lah. Setengah ulama menafsirkan dengan nazar. Bernazar kalau baik sakit nak buat ni. Untuk menega nak buat ni. Buat benda yang baik. Yang kebajikan. Ada ulama yang menafsirkan nazar ni ialah berjanji dengan Allah. Menunaikan perkara-perkara yang diwajibkan. Semayang yang wajib. Nafkah yang wajib beranak isteri. Zakat yang wajib. Puasa yang wajib. Haji yang wajib. Umrah yang wajib. Semua yang wajib. Ditunaikan. Mereka yang menunaikan perkara-perkara yang diwajibkan oleh Allah ke atas dirinya. Mengikut rukun, syarat dan adat-adatnya. Wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Dan mereka itu takut. Mereka ni takut pada hari yang keburukannya sangat meluas. Keburukannya sangat meluas. Keburukan yang sangat dahsyat. Iaitulah hari kiamat. Mereka ni takut. Ada orang kata, kalau ada takut ni dak tinggi tasawuf dia. Tasawuf mana dengan Quran? Ni Quran kata. Tak boleh lawan Quran. Tasawuf lah Quran kena ngaji. Kalau tak ngaji tasawuf, tak ngaji ayat Quran, tak ngaji nas, jawab dia tasawuf tu jadi rosak, jadi punah. Tak boleh. Jangan keluar daripada ayat-ayat Quran. Ayat Quran kena tafsir dengan bahasa Arab, dengan tafsir dengan hakikat pakai hati saja tak boleh. Kerana Tuhan Quranan Arabian, Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Bukan pakai ikut, pakai akal-akal, tu tak boleh. Di mana mereka takut pada Allah Ta'ala, takut pada amaran Allah Ta'ala, gerun pada Allah Ta'ala pada hari yang keburukannya yang sangat dahsyat, yang sangat menakutkan. Tak boleh lari daripada balasan Allah kalau lawan Allah Ta'ala. Di mana mereka itu bukan sahaja menunaikan perintah dalam perkara ibadat, termasuklah menunaikan kewajipan harta. Wa yut'imuna at-ta'am, dan mereka memberi makan makanan mereka ala hubbihi, dalam keadaan sayangnya kepada makanan itu, kasihnya pada makanan itu. Mereka memberi makan kepada miskinan, orang miskin. Mereka bantu orang miskin dengan makanan, tolong orang miskin dengan makanan, jamu dia atau makanan dia, bantuan makanan pada dia. Kalau beri pitih, tak dia makan. Pitihnya buat ada ke lain. Tuang sebut, beri makan pada orang miskin. Kalau beri makanan, dia tak boleh nak buat ke lain dah. Mari dia kena makan, mengikut keperluan dia.
kepada orang miskin, wa yatiman, dan kepada anak-anak yatim. Beri makan pada anak yatim. Anak yatim ialah yang mati ayah dia. Itu yatim kepada manusia. Manusia yatim dia mati ayah. Binatang melata yatim dia mati ibu. Burung yatim dia mati ibu dan bapa dua-dua sekali. Itu burung. Itu mengikut huraian para ulama. Yang dimaksudkan di sini manusia yang yatim. Dia beri makanan. Wa asira, dan tawanan. Orang yang ditawan di dalam peperangan, diberi makanan, boleh pahala walaupun dia orang kafir. Menunjukkan bagaimana Islam menunaikan hak tawanan perang. Orang yang ditawan di medan perang tak boleh diseksa dia. Hendaklah dilayan dengan baik. Bahkan Tuhan kata beri makanan kepada tawanan boleh pahala. Pahala besar. Ulama memaksudkan lagi, termasuk tawanan ini ialah mereka yang ditahan dalam penjara kerana buat salah. Buat salah, hukum dia penjara. Termasuk asirah. Menyediakan makanan untuk tahanan-tahanan di penjara. Dapat pahala besar. Dia beri pahala orang ke beri makan ke penjenayah, tak ada pahala. Ada pahala disebut dalam Quran. Orang beri makan pada tahanan banduan-banduan boleh pahala. Buat kebajikan pada banduan. Dengan kebajikan yang berkah itu, banduan jadi baik. Orang kafir jadi Islam. Ada keberkatannya. Masalah dia jadi baik, jadi Islam, itu hak dia lah. Kalau dapat hidayah, tak dapat hidayah, kafir begitulah juga. Terus jahat, tubik dia pun jahat juga. Dia boleh dosa. Kita dapat pahala. Disebut dengan nah Quran, orang yang memberi makan kepada tawanan dan beri makan kepada banduan yang ditahan dalam penjara. Tuhan janjikan nikmat yang sangat besar pada hari kiamat kelak. Kalau itulah beri makan kepada tawanan, beri makan pada banduan dalam penjara, boleh pahala. Maka beri makan kepada keluarga, besar lagi pahalanya. Besar lagi pahalanya kerana mendapat kelebihan. Yang pertama memberi makan, yang kedua hubungan silaturrahim. Pahalanya lebih besar. Dengan sebab itu ada ulama yang memasukkan pahala yang sangat besar memberi makan kepada keluarga kita sendiri, terutama yang wajib kita memberi nafkah padanya, pada anak isteri kita. Memanglah itu yang lebih diutamakan. Jangan beri makan orang dalam jib ni rumah lapar. Itu doa lalu pula. Itu doa lalu. Dengan makna anak isteri dia beri makan. Lebih, dia pitih banyak. Beri makan pada orang miskin, pada anak yatim. Beri makan pada tawanan. Beri makan pada banduan dalam penjara. Semuanya diberi pahala oleh Allah. Itulah kelebihan yang diberi pada orang yang beriman. Orang tak beriman tak ada kelebihan ini. Wallahu a'lam.